Dan saudara, antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini, Sarawak terus mengambil langkah proaktif beri bantuan kepada komuniti perniagaan yang terjejas di negeri itu. Perincian lanjut bersama Bu Mawin di Kuching. Teruskan Bu Ma. Ya Zaira, terima kasih. Sarawak terus mengambil langkah proaktif dalam memberi bantuan serta sokongan kepada komuniti perniagaan yang terjejas sekaligus menjamin kestabilan ekonomi negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amara Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan negeri mengambil pelbagai inisiatif bagi membantu mengurangkan beban terutama usahawan tempatan yang terjejas sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, selain bantuan khas Sarawak Kusayam BKSS untuk rakyat Sarawak, seramai 1,918 orang peniaga kecil dan sederhana PKS turut menerima manfaat daripada inisiatif kemudahan bantuan khas SRF. Ia melibatkan kemudahan pinjaman RM560.67 juta dan anggaran subsidi faedah berjumlah RM47 juta. Selain itu, pinjaman melalui kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar TRRF juga diberikan kepada lebih 2,000 PKS. Sementara 815 PKS tempatan dalam sektor pelancongan pula menerima manfaat pinjaman bernilai RM20.55 juta dengan anggaran subsidi faedah berjumlah RM1.96 juta. Well, application for SRF has closed since December 2020. Fund for TRRF and PTA are still available until 31st December 2021 or until the respective fund is exhausted. Hence, we would like to encourage all our local SMEs in the services and tourism sector to grab the opportunities while the schemes are still available. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Ketua Menteri 2021, anjuran bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia Sarawak dan Persekutuan Perniagaan Sarawak yang berlangsung secara maya hari ini. Dalam majlis berasingan, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amara Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan lebih RM1,210,000 telah diperuntukkan bagi membayar pampasan kepada penduduk di Limbang yang terlibat dalam pengambilan tanah oleh kerajaan negeri untuk pelaksanaan salah satu projek Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Sebanyak 55 cek telah diserahkan kepada 41 penerima. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kerajaan tidak akan mengambil tanah penduduk dengan sewenang-wenangnya tanpa memikirkan kepentingan dan masa depan mereka. Jelas beliau dengan pengambilan tanah itu ia secara langsung menyumbang kepada pelaksanaan prasarana yang lebih baik di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas penyerahan cek pampasan tanah bagi pelaksanaan projek baharu Jalan dari Nanga Medamit ke Rumah Aling di Jabatan Tanah dan Survey Limbang. Ujarnya lagi, setiap tanah yang diambil kerajaan berpandukan peruntukan dalam Kanun Tanah Negeri Bab 81, Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, manakala bagi setiap pampasan mengikut kadar dan nilai sewajarnya berdasarkan tanaman, struktur tanah dan saiz tanah mengikut nilai semasa. Inisiatif Sarawak mengagihkan komputer mini Raspberry Pi ke setiap sekolah rendah di negeri ini bertujuan memberi peluang sama rata kepada golongan murid untuk diberi pendedahan awal tentang teknologi maklumat IT. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, usaha ini penting ke arah mengurangkan jurang pengetahuan digital dalam kalangan murid-murid di luar bandar. Jelas Dr. Anwar Rapai, pendedahan awal tentang kemahiran pengaturcaraan dan pengkodan amat penting untuk masa depan murid-murid. Beliau turut mengakui Sarawak masih ketinggalan dari segi liputan dan capaian internet, namun isu tersebut dapat ditangani dengan fungsi internet di dalam kotak komputer mini berkenaan. Ini kerana para guru boleh memuat naik bahan pembelajaran ke dalam komputer pelayar, selain ia juga boleh diakses oleh murid-murid tanpa memerlukan akses internet.
Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan 788 unit Raspberry Pi kepada 93 buah sekolah rendah bahagian Sibu di Universiti College Teknologi Sarawak. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka menegaskan projek itu bukan satu bentuk bantuan serah dan tinggal begitu sahaja, namun ia merangkumi perancangan jangka panjang untuk memastikan golongan murid di Sarawak mahir dalam bidang digital. Para guru juga akan diberikan latihan cara penggunaan komputer mini berkenaan bagi memastikan penggunaannya dapat dioptimumkan di sekolah. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Kenawit, sebanyak 35 buah sekolah rendah menerima manfaat menerusi pengagihan komputer mini Raspberry Pi. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, sejumlah 190 unit Raspberry Pi akan diagihkan ke sekolah rendah dalam memastikan murid-murid khususnya di luar bandar mendapat pendidikan yang sewajarnya. A powerful tool untuk mengajar para pelajar untuk subjek-subjek ini. Selain daripada itu, dia boleh digunakan untuk teaching and learning yang lain sebab kita akan naik muatkan bahan-bahan pengajaran untuk guru-guru digunakan untuk mengajar para pelajar. Jelas Dr. Anwar, kursus turut disediakan kepada guru yang akan dikendalikan oleh Sarawak Information System Sendirian Berhad. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 11 Ogos. Baik, taktik mengaburi pihak penguatkuasa dengan menggunakan trailer untuk mengangkut pendatang asing tanpa izin parti berjaya dikesan dengan tertangkapnya 4 parti di Jalan Serian Sri Aman pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, semasa operasi sekitar pukul 8.15 pagi itu, sepasukan polis dari Task Force Skuadron Perisai 11 Brigade Sarawak dibantu Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah Serian telah menahan sebuah kenderaan lori jenis trailer. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki warga tempatan berumur 34 tahun itu menjumpai 2 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia berumur antara 27 hingga 48 tahun yang gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan sah. Kesemua warga Indonesia tersebut disyaki telah memasuki ke Sarawak melalui jalan tikus. DSP Aswandi menerusi kenyataan media memaklumkan keempat-empat warga Indonesia tersebut dalam perjalanan untuk dihantar ke ladang sawit Selangau. Kesemua mereka ditahan dan dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Serian untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Atip Som 2007 dan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Hampir sebulan Kerajaan Negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan membenarkan pelanggan makan di dalam premis. Namun di Kuching masih terdapat premis makan yang tidak membenarkan dine-in tetapi hanya pembelian makanan secara bawa pulang. Segelintir pemilik restoran dan kedai makan tidak membenarkan pelanggan untuk makan di dalam premis kerana bimbang akan penularan semula wabak COVID-19. Tinjauan kru RTM mendapati segelintir peniaga kedai makan, restoran mahupun kafe masih tidak membenarkan pengunjung untuk makan di dalam premis mereka meskipun kelonggaran telah diberikan untuk dine-in. Sebab kami orang semua ambil risiko dulu sebab kes skin meningkat, tunggu kes turun menurun, buat orang berani dine-in lah. Walaupun saya dine-in, kami orang tetap mula SOP lah. Mengakui bahawa perniagaannya agak terjejas melebihi 50% ekoran ketiadaan pelanggan makan di kedai, namun baginya keselamatan pelanggan dan pekerja tetap diberi keutamaan.
Terdapat juga pelanggan-pelanggan yang ditemui masih memilih untuk tapau atau membawa balik berbanding dine-in di kedai makan. Belum yakin untuk keluar makan kes yang tertinggi di Kuching. Masih menjaga-jaga kesihatan keluarga. Takut nanti bila diorang makan di luar dan kurang kebersihan masuk ke rumah akan mendedahkan keluarga kita kepada virus tersebutlah. Bila kita dengar sekarang ada varian Delta yang baru ni yang lebih cepat merebak, so orang semakin takut tau. Semakin takut walaupun dah diwawarkan boleh dine in di kedai makan, orang masih lagi mengambil kesempatan untuk makan di rumah sebab benda ni terlampau orang takut sekarang. Orang takut. Sementara itu, pengusaha kedai makan Datuk Seri Sulaiman Natu memberitahu adalah penting pengusaha premis makanan dan pelanggan mematuhi prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 yang ditetapkan pihak berkuasa. Jadi kita sama-sama jagalah SOP ni. Jadi supaya ni kena sakit ni cepat sangat berjangkitkan. Jadi sakit berjangkit macam ni semua orang takut. Kerajaan pun dah tolong banyak. Jadi kita terima kasihlah dengan kerajaan yang bagi perhatian tolong begitu sangat banyak. Nah, jadi sekarang ni kita sama-sama jagalah. JPBN membenarkan premis makanan di Sarawak beroperasi secara dine-in sejak 16 Julai lalu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera.